Hai, nama saya Syah Izzuan. Hari ini saya akan membentangkan satu topik yang sangat penting, yaitu etika dan peradaban. Dan bagaimana ia membentuk kita sebagai individu, masyarakat, dan sebuah negara bangsa yang harmoni. Objektif utama kita adalah untuk memahami mengapa etika dan peradaban sangat kritikal, terutamanya dalam konteks Malaysia yang kaya dengan berbagai budaya. Kita akan melihat bagaimana nilai-nilai mulia ini membimbing kita untuk menjadi lebih bertanggungjawab dan bagaimana unsur sejarah, budaya, dan perlembagaan membina asas etika yang kukuh untuk negara kita. Malaysia, seperti yang kita tahu, adalah sebuah negara yang unik dengan masyarakat berbilang kaum. Dalam keberbagaian inilah letaknya kepentingan etika dan peradaban. Ia bukan sekadar konsep, tetapi suatu keperluan untuk mengekalkan keharmonian. Nilai etika seperti hormat menghormati dan kerjasama memastikan kita dapat hidup bersama dengan aman. Peradaban pula mengajar kita tentang kepentingan perpaduan dan toleransi. Kedua-dua ini yang menampung negara kita. Mari kita lihat sejarah pembentukan etika di Malaysia. Sebelum zaman kolonial, masyarakat kita dipengaruhi oleh kepercayaan animisme, tradisi Hindu-Buddha, dan kemudiannya ajaran Islam. Semua ini membentukkan nilai etika dan sistem undang-undang dan prinsip kepimpinan kita. Sistem beraja dan adat istiadat menjadi tunjung utama masyarakat membimbing cara hidup yang teratur dan beretika pada masa itu. Kemudian, datanglah zaman kolonial. Pengaruh Barat mula meresap masuk ke dalam sistem pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi. Sistem undang-undang dan pentadbiran baru diperkenalkan. Perubahan ini turut membawa konflik antara nilai tradisional dan nilai moden dari Barat, mencabar sistem etika yang telah bertata. Selepas merdeka, era pasca kolonial bermula. Malaysia mula membina identiti nasionalnya sendiri. Inisiatif seperti Rukun Negara dan Dasar Ekonomi Baharu dilancarkan untuk memupuk perpaduan. Sistem pendidikan membina semula etika dan peradaban sambil menggabungkan nilai-nilai murni daripada semua budaya. Cabaran utama ketika itu dan sehingga kini adalah untuk membimbang tradisi dengan kemodenan bagi membina sebuah masyarakat yang progresif tetapi tetap berakar pada nilainya. Untuk memahami etika dengan lebih mendalam, kita perlu melihat pengaruh pemikiran dari luar, contohnya dari Eropah. Sebelum era Enlightenment, etika di Eropah sangat dipengaruhi oleh agama, di mana gereja mengawal konsep moral. Semasa Enlightenment, lahirnya prinsip etika baharu seperti rasionalisme yang menekankan akal, empirisme yang berdasarkan pengalaman dan pemerhatian, dan etika sekular yang tidak menggantung pada agama. Selepas itu muncul pula fahaman seperti liberalisme, utilitarianisme. Masyarakat menjadi lebih sedar diri dan lebih bertoleransi pada masa ini. Di Malaysia, agama dan kepercayaan memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk etika kita. Islam menekankan keadilan, keamanan dan insan. Kristian mengajar tentang kasih sayang dan pengampunan. Ajaran Hindu dan Buddha pula memperkenalkan konsep tanggungjawab moral dan karma. Tidak lupa juga ajaran Confucianism dan Taoism yang menekankan keharmonian sosial dan kesederhanaan. Semua ajaran ini menyediakan panduan moral dalam kehidupan seharian dan menyumbangkan kepada keharmonian dalam masyarakat majmuk kita. Apabila kita bercakap tentang sejarah, kesan kolonialisme tidak boleh diabaikan. Penjajahan Barat membawa masuk nilai etika mereka.
yang kadang-kala menindas budaya tempatan. Namun, dalam era pasca kolonialisme, kita menyaksikan kebangkitan semula etika bertempatan. Kita mula menyerap nilai-nilai global yang positif sambil membekukuh identiti nasional kita. Proses ini memupuk rasa persamaan dan mengukuhkan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi, mengapakah penghargaan terhadap etika dan peradatan ini begitu penting? Masyarakat yang menghargai kedua-dua aspek ini akan lebih aman, saling memahami, dan mampu menangani konflik secara matang. Kesedaran etika mendorong kita untuk bertindak secara bertanggungjawab, menghormati keberbagaian, dan menjunjung tinggi nilai bersama. Menghargai peradaban pula membantu kita memahami sumbangan sejarah dan warisan budaya, serta kepentingan menjaga perpaduan dalam dunia yang semakin global. Bagaimana kita boleh menerapkan etika dan peradatan dalam kehidupan seharian? Ia bermula dengan individu. Setiap kali kita berinteraksi dengan orang lain, tunjukkan sikap hormat, jujur, dan bertanggungjawab. Tindakan kecil ini secara kolektif menyumbang kepada keharmonian komuniti. Kemudian, dalam keluarga, ibu bapa memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak tentang nilai etika seperti hormat, empati, dan tanggungjawab. Apabila nilai ini dipraktikkan di rumah, ia akan membentuk hubungan keluarga yang kukuh dan mewujudkan persekitaran yang positif. Di peringkat komuniti, kita boleh mengamalkan etika melalui kerjasama di kawasan kejiranan. Contohnya, saling menghormati budaya jiran, bergotong royong, menjaga keselamatan bersama, atau membantu perkara kecil seperti menyiram pokok jiran semasa mereka berkeluar jauh. Aktiviti sebegini mengukuhkan ikatan dan memastikan keharmonian. Di peringkat masyarakat yang lebih luas, sama ada tempatan atau global, etika memupuk perpaduan dengan menekankan kesaksamaan, keadilan, dan hormat kepada budaya lain. Apabila nilai-nilai ini tertanam, sesebuah negara mampu berinteraksi secara bertanggungjawab di arena antarabangsa dengan menyokong pembangunan lestari dan menjaga keamanan serantau. Akhir sekali, mari kita lihat peranan perlembagaan persekutuan sebagai tunggak etika dan peradatan negara. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi Malaysia. Ia bukan sahaja menetapkan sistem pentadbiran, tetapi juga hak dan pertanggungjawaban negara. Ia digubah melalui proses bersejarah melibatkan Suruhanjaya Raid, dan ia berkuat kuasa sejak hari kemerdekaan. Idea utamanya adalah untuk memastikan keadilan, kedaulatan undang-undang, dan hak asasi manusia. Perlembagaan menyatukan masyarakat kita dengan melindungi kebebasan beragama dan berbudaya, mewujudkan rangka kerja undang-undang yang memastikan keharmonian dan kestabilan. Ia adalah asas kepada pembentukan identiti nasional yang kita kongsi bersama. Kesimpulannya, Malaysia adalah sebuah negara unik yang etikanya terbentuk hasil gabungan berbagai kaum, berbagai budaya, ajaran agama, dan ideologi luar. Semua ini membentuk suatu identiti nasional yang dikongsi, walaupun kita berbeza dari segi sosial. Perlembagaan persekutuan pula mengukuhkan lagi perpaduan ini. Dengan memahami etika dan peradatan, ia adalah kunci untuk mengekalkan keharmonian. Marilah kita sama-sama menerima identiti untuk kita sebagai rakyat Malaysia dan terus membina negara yang lebih aman, progresif, hingga inklusif untuk generasi yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.